Memanglah makhluk di dalam hutan ni memang wujud, memang ada. Benda-benda ni terjadi oleh Allah. Tak mustahil di laut, di hutan, di bukit dan di darat seperti ini. Di langit pun ada makhluk halus juga. Jadi perkara-perkara macam ini memang pernah siapa yang mengalami selalu berjalan di dalam hutan, terutama kepada pemburu-pemburu, kepada pencari-pencari madu lebah. Benda-benda begini sepatutnya kita kena ambil tahu. Kita bab penunggu tualang, makhluk halus ni memang ada di tempat-tempat yang lembah-lembah. Contohnya tempat ada orang Pahang panggil kepala caruk. Jadi di situ memanglah tempat itu memang keras. Kalau kita nak melalui tempat itu pun memang terasa badan pun dah, perasaan kita pun memang dah lain macam lah, ya. Berarti di situ memang adalah tempat salah satu penunggu daripada pokok itu. Daripada apa yang diceritakan, tentu banyak kisah aneh dan misteri yang terjadi di kalangan si pemburu madu tualang. Setiap apa yang mereka lalui, ada kisah yang tersendiri. Pernahkah Azmi melalui pengalaman bertemu dengan perkara-perkara yang pelik ataupun misteri? Perjalanan waktu saya nak cari madu lebah tu, nak ke pokok tualang, saya bertiga dengan kawan saya. Jadi dalam perjalanan kami tu, kita orang tertinggal barang. Oh, dah sampai baru teringat ada barang tertinggal. Tertinggal paldi. Benda ni jarang berlaku lah, sebab patutnya kita orang memang dah sedia lah. Barang-barang memang cek dulu kan. Tapi memang dah cek, tapi hari tu memang ada lain sikit lah. Jadi automatik saya lah kena pergi ambil lah. Saya pergi ambil barang. Kawan saya tunggu kat lokasi pokok. Saya pusing balik. Waktu saya pusing balik untuk ambil baldi tu, kat situ pun saya dah rasa lain lah. Saya rasa pelik. Pasal suasana kat dalam hutan tu tak serupa seperti yang biasa-biasa saya lalui. Suasana hari tu berbeza. Apa yang saya rasa waktu tu, keadaan yang sunyi waktu tu, saya dapat rasakan ada satu benda yang pelik lah. Tapi saya abaikan benda tu. Saya terus ambil barang saya tertinggal tu. Sampai tempat barang saya tertinggal tu, saya ambil barang. Waktu saya nak berpusing tu, itu yang pengalaman yang saya kena. Ngam-ngam saya pusing satu kelibat. Satu kelibat, nak kata lama tak, tapi dalam keadaan saya terkejut, satu kelibat tu jelas depan mata saya. Kelibat apa? Abang bayangkan, kelibat tu, bentuk dia, rupa dia memang sebiji saya, bang. Rupa dia, Muka sendiri? ya, abang bayangkan dalam hutan, dalam keadaan abang tahu kan, abang bertiga saja, tapi ada orang lain dan orang lain tu rupa apa semua sebiji macam saya. Adakah paras serupanya sempurna dan ialah makhluk tu menyerupai awak? Dia kalau ikutkan paras rupa dia tu memang sebiji macam saya. Apa yang saya pakai hari tu, baju saya, kan seluar saya, topi saya sama. Tapi dalam keadaan yang bukan yang sempurna, maksud saya dalam keadaan yang dia seperti mengejek atau menakutkan saya lah. Jadi perasaan saya masa tu, bang, memang hanya Allah yang tahu lah. Terkejut, tergamam. Dengan wajah sama macam kita, kan, dalam hutan. Apa lagi, bang? Tapi benda tu datang sekali dengan saya terkejut tu, dan sekali tu juga dia hilang. Apa yang Mi fikirkan masa tu? Tak adalah yang saya fikirkan, bang. Seperti yang orang tua-tua dulu cakap, kalau jumpa
satu penampakan yang sama macam kita. Benda tu tak lain abang, hantu raya. Ya, tak dapat nak gambar abang, tak boleh lupa apa hari ni. Cik Zamri, boleh ceritakan sedikit pengalaman misteri yang dilalui selepas mengambil madu lebah tualang? Pengalaman misteri ini berlaku 2 tahun lepas lah. Jadi saya dengan kawan saya ni, dia selalu masuk hutan lah. Kebetulan tahun tu musim madu lah. Jadi sampai saja dekat separuh perjalanan kami tu, masing-masing badan sudah letih. Saya tegur dengan member saya ni. Apabila saya dah tegur dia 2 kali, saya tidak puas hatilah dengan tingkah laku kan. Kita sebagai kawan, kita kenal kawan kita macam mana. Jadi saya pergi depan dia, saya tengok dia punya muka, perwatakan. Kenapa dia boleh diam, terkaku, macam ada sesuatu yang lain dalam diri dia. Saya pun berfikir satu jalan je. Al-Fatihah sajalah yang saya boleh baca kan. Saya baca sebanyak 3 kali. Saya tengok dia tidak ada perubahan lagi. Saya dah seram sangat. Saya jauhkan sikit. Saya palingkan muka saya kat lain. Saya azan. Kalau itulah jalan dia, saya cuba azan. Selesai saja saya azan, dia dengan tiba-tiba dah seperti normal. Dia pandang kiri, pandang kanan. Dia tak tahu apa yang berlaku. Tiba-tiba tersedar? Tiba-tiba tersedar selepas saya melangkah azan. Saya tengok dia dah okey. Okey, jadi kami pun dah macam ready untuk balik lah. Sebab masa pun dah lewat. Cuma saya tak bagi tahu apa yang berlaku. Okey, Apek, jom. Masa kita dah semakin gelap ni cakap, bagi tahu dia. Okey, dia cakap, okey jom. Saya bagi dia jalan depan dulu. Dia jalan depan lebih kurang tak jauh lah daripada saya. Setengah perjalanan tu, jadi saya rasa ada lagi. Macam kita rasa tak sedar hati. Jadi di situlah saya yang buat saya tengok ke belakang. Apabila saya berpaling tu, di situlah satu lembaga. Apa lembaga itu? Lembaga yang bertanduk lah, lebih kurang.